Hai, Assalamualaikum murid-murid. Selamat datang ke kelas PDPR Matematik tahun 4 bersama Cikgu Yati. Pada hari ini, kita akan belajar tajuk yang pertama iaitu nombor bulat dan operasi asas. Dalam topik ini, kita akan belajar untuk menyatakan nombor hingga 100,000, membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan, menyebut sebarang nombor yang diberi dalam bentuk angka, dan seterusnya menulis nombor dalam angka dan perkataan. Murid-murid sudah bersedia? Mari kita pergi ke slide yang seterusnya. Cuba murid-murid lihat gambar yang cikgu sertakan di dalam slide. Apakah yang murid-murid dapat lihat? Ya, dalam gambar tersebut terdapat beberapa orang murid dengan paparan markah masing-masing untuk satu kuis pembelajaran iaitu kuis Kahoot. Dapatkah kamu sebutkan skor bagi Afani, Nitya, Ban Leong dan Ramli? Mari kita sebut bersama-sama. Skor Afani 15.216 dibaca sebagai 15.216. Skor Nitya 13.701 dibaca sebagai 13.701. Skor Ban Leong 20.004 dibaca sebagai 20.004. Dan yang terakhir, skor Ramli 9.800 dibaca sebagai 9.800. Mari kita lihat contoh yang lain. Dalam gambar yang cikgu berikan, terdapat satu dekat-dekat yang menunjukkan markah Nitya. Dapatkah murid-murid sebutkan markah Nitya? Setiap digit mewakili nilai tempat yang berbeza. Oleh itu, kita perlu sebut mengikut nilai tempatnya. Untuk pengetahuan murid-murid, kita perlu sebut nombor dalam kumpulan ribu dan diikuti oleh 3 nombor yang seterusnya. Dalam contoh yang cikgu berikan ini, 13.701 disebut sebagai 13.701 dan ditulis sebagai 13.701. Mari kita pergi ke contoh yang seterusnya. Cuba murid-murid sebutkan dan seterusnya tulis nombor yang berikut dalam perkataan. 43.296 kita bahagikan kepada dua bahagian. Cikgu biasa memperkenalkan bahagian-bahagian tersebut sebagai rumah kecil dan rumah besar. Rumah kecil mengandungi digit-digit seperti 2, 9, dan 6. Dan seterusnya rumah besar mengandungi digit 4 dan digit 3. Ingat murid-murid, kita perlu sebut dahulu nombor di dalam kumpulan ribu dan diikuti 3 nombor seterusnya, yaitu 43.296. Baiklah murid-murid, kita pergi ke contoh yang seterusnya. Murid-murid kena baca dan tuliskan angkanya. Yang pertama, 65.207. Dapatkah murid-murid bayangkan apakah angkanya?
Sebelum murid-murid mula menulis angkanya, murid-murid kena sediakan peta nilai tempat. Peta nilai tempat ini mengandungi nilai tempat daripada yang paling kecil iaitu sah, diikuti dengan puluh, ratus, ribu dan yang paling besar ialah puluh ribu. Seterusnya, perkataan tadi kita bahagikan kepada dua rumah, iaitu rumah besar dan rumah kecil. Nombor yang berada di rumah besar ialah 65,000, yang mana digit 6 berada di nilai tempat 10,000 dan digit 5 berada di nilai tempat 1000. Seterusnya, untuk 207 pula, ayat ini berada di nilai di rumah kecil, yang mana digit 2 berada di tempat 100, digit sifar berada di tempat 10 dan digit 7 berada di tempat sah. Untuk soalan yang seterusnya, 70,831. Seperti soalan yang sebelum ini, kamu kena sediakan peta nilai tempat untuk mengisi dan meletakkan digit-digit ke tempat yang betul. Peta nilai tempat tersebut hendaklah mengandungi nilai tempat terkecil hingga yang terbesar, iaitu sah, puluh, ratus, ribu dan puluh ribu. Seterusnya, lihat semula kepada perkataan dan bahagikan kepada dua bahagian, iaitu rumah besar dan rumah kecil. Rumah besar mengandungi nilai tempat sehingga 1000 dan seterusnya rumah kecil mengandungi nilai tempat ratus sehingga sah. Dalam soalan ini, 70,000 berada di nilai tempat di rumah besar, iaitu 7 di nilai tempat 10,000 dan sifar di nilai tempat 1000. Manakala 831 berada di rumah kecil, dengan digit 8 berada di nilai tempat 100, digit 3 berada di nilai tempat 10 dan digit 1 berada di nilai tempat sah. Sekarang, mari kita cuba sebut dan baca beberapa contoh yang lain. Yang pertama, 26,471 dibaca dan ditulis sebagai 26,471. Seterusnya, 70,896 disebut dan ditulis sebagai 70,896. Yang ketiga, 84,073 ditulis sebagai 84,073 dan disebut sebagai 84,073. Untuk pengetahuan murid-murid, digit sifar yang berada di antara dua digit yang ada nilai tempat dan nilai digit tidak perlu disebut, tetapi perlu ditulis. Untuk latihan pada hari ini, murid-murid dikehendaki untuk membaca dan menjawab soalan-soalan yang diberikan. Sila salin dalam buku latihan kamu ya. Yang pertama, raja di bawah menunjukkan bilangan kes COVID-19 di negeri Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan pada 24 Januari 2021.
Soalan yang pertama, tuliskan bilangan kes kumulatif mengikut negeri dalam perkataan. Yang kedua, tuliskan bilangan tambahan kes bagi negeri Sarawak dalam perkataan. Sila rujuk petunjuk untuk mengetahui kes kumulatif dan tambahan kes harian. Bagi soalan seterusnya, Sekian PDPR kamu untuk hari ini. Selamat menjawab perkataan di bawah dalam bentuk selamat belajar. angka. Jangan lupa jaga kesihatan dan kekal berada di rumah ya. 2051, pakai pelitup hidung dan mulut serta sanitasi tangan kamu sekerap yang mungkin. Yang sekiranya kedua, kamu keluar. 40.309. Bersama-sama kita putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Dan yang terakhir, 78.826. Kamu boleh rujuk slide-slide sebelum ini untuk mendapatkan jawapan.